Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Yang utama dia pelajar asrama akan masuk dulu. Pelajar asrama akan masuk dulu. Okey. Kita dah pun pukul 2.30 ni. Macam mana ni? Nak tunggu lagi sebab tak ramai ni, baru tak sampai 20 orang. Okey, kita bagi laluan lah. Kita bagi laluan dalam 5 minit lagi untuk tunggu rakan-rakan yang lain. Okey, untuk tingkatan 1 Ikram dan juga 1 Irsyad. Okey, saya mohon kerjasama. Minta tolong respon secara lisan ataupun bertulis dekat ruangan chat, sebab saya nak buat satu aktiviti melalui penggunaan breakout room yang mana ada kemungkinan saya tak pastilah sama ada guru-guru mata pelajaran yang lain pernah menggunakan kaedah yang sama ataupun ini adalah merupakan kaedah yang baru lagi digunakan oleh mana-mana guru. Okey, jadi sebab saya tak berani nak cakap sebab hari tu kalau tak silap saya dengan satu istilah ni dah pernah gunalah. Boleh tak tolong respon? 1 Irsyad dan juga 1 Ikram, pernah tak guru-guru anda menggunakan fungsi breakout room? Minta tolong respon. Pernah? Okey, Farah Syahna, subjek apa Farah? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu, cikgu? Cikgu Rosia. Cikgu Rosia, okey, alhamdulillah. Maknanya 1 Irsyad ada masalah tak dengan fungsi breakout room? Tak ada. Maksudnya saya takut nanti bila kita nak buat pada petang ni, masa tu dia cikgu saya tak update lagi. Lepas tu tak tahu kat mana nak tekan fungsi breakout room tu. Nanti dia akan mengambil masa yang agak lama, kemudian mungkin akan ada ketinggalan. Dan satu lagi fungsi breakout room ni, apa yang saya dah dapat lihat ialah kelas-kelas yang saya dah dapat buat sebelum ni, apabila pelajar yang masuk lewat. Okey, pelajar yang masuk lewat dia jadi terpinga-pinga sebab rakan-rakan yang lain semua dah masuk ke dalam breakout room. Jadi dia masuk ke dalam room Google Meet seperti biasa tu, dia akan tercari-cari mana kawan-kawan yang lain. Lepas tu dia sembang-sembang dalam tu kan. Saya dengar je. Kelas tak jadi ke hari ni kan? Entahlah kenapa kawan-kawan yang lain semua tak ada. Dia sebenarnya kawan-kawan yang lain tu bukan tak ada. Semua dah masuk dalam breakout room. Tapi sebab dia lambat, jadi dia ketinggalan. Dia tak tahu, dia duduk kat luar tu kan. Sampailah satu masa tu saya biarkan dia borak dulu. Dia nak kutuk-kutuk ke, dia nak kata apa kan. Lepas tu baru saya menyampuk. Saya kata baru masuk ke apa ni. Kan, dah lewat 20 minit, 30 minit. Dah sepatutnya waktu kelas bermula baru dia masuk. Jadi tu akan menyebabkan saya terpaksa manual balik awak punya kedudukan breakout room tu. Jadi kalau tersilap klik, dia akan randomkan balik ahli kumpulan tersebut. Tu yang jadi masalah takut nanti berlaku kesilapan di pihak cikgu pula. Takut cikgu terklik pula shuffle tu, habis dia rombak semua kedudukan ahli-ahli kumpulan tu nanti. Dah jadi terpaksa pula kena bincang yang baru. Dah apa? Nanti kan ramai yang komplain, dia kata cikgu kami dah bincang macam ni, tiba-tiba cikgu tukarkan grup kami. Tu masalah juga tu. Okey baik. Kita ada 1 minit lagi. Baru masuk 32 orang, 30 orang baru masuk. Baru satu kelas ini, ramai lagi. Tak boleh lagi saya nak buat breakout room ni. Saya pula akan terkeluar sekejap lagi. Yang terkeluar tu tak apa. Ada urusan sekolah tu tak apa, tak ada masalah. Okey, saya nak tanya, 1 Islah, 1 Irsyad, 1 Ikram, dah ada yang dapat vaksin? Jeng. Mia dah cucuk vaksin pertama.
Vaksin pertama bila tu? Um, Hari Jumaat minggu lepas. Hari Jumaat minggu lepas. Oh, dah hampir seminggu lah. Okay, boleh kongsikan sikit tak kesan-kesan kena vaksin? Saja je kongsi-kongsi. Bukan nak takut-takutkan kawan-kawan kita. Kita nak share, takut nanti ada yang pelik pula, tiba-tiba cucuk jadi tak selera nak makan ke, muntah-muntah ke. Boleh kongsikan tak? Mia kena cucuk tu ada kesan tak? Dia macam lenguh-lenguh 2 hari macam tu lah. Okey, lenguh-lenguh dalam 2-3 hari. Demam tak? Saya tak demam. Tapi Tak demam. ada yang demam lah. Ahli keluarga ke? Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Tahniah. Mia dah berjaya mengharungi fasa pertama. Itu kira bagus lah tu. Maksudnya antibody badan tu kuat, tak demam. Saya yang dewasa pun 2 hari juga demam. Tu disebabkan oleh kesilapan sendiri juga. Dua-dua kali cucuk, dua-dua kali juga demam. Kali pertama tu sebab saya dah dapat cucuk vaksin sebelum-sebelum ni, bukan vaksin kerana COVID ke apa, tidak. Sebab saya selalu pergi ke luar negara, jadi nak pergi ke luar negara kita terpaksa ambil vaksin. Ambil vaksin dan saya saban tahun saya ambil vaksin tersebut. Tapi alhamdulillah setakat sepanjang saya berkhidmat tak pernah lagi saya demam kerana ambil vaksin. Tapi penangan vaksin COVID ni kemudian ditambah pula dengan tak ikut petua daripada petugas kesihatan kan, yang mana dia kata jangan lakukan kerja-kerja berat. Okey, jadi minta tolong nanti siapa yang nak cucuk pada hari Ahad ni, minta tolong jangan buat aktiviti yang berat setelah pergi cucuk vaksin. Okey, kerana memang kita perlukan rehat yang secukupnya dan awak perlu minum air yang banyak. Jadi saya pada ketika saya cucuk tempoh hari pada bulan puasa. Okay, jadi saya tak dapat nak minum. Akhirnya pada hari pertama tu boleh lagi harung. Hari kedua tu terpaksa buka puasa, terpaksa minum. Sebab memang badan saya jadi panas. Memang exhausted lah. Lepas tu sebab tak ikut arahan yang dimaklumkan oleh petugas kesihatan, saya pergi bertukang. Saya baiki katil yang rosak. Saya menukul, kemudian memang lepas tu sebab kita menggunakan tenaga yang banyak, memang lepas tu 2 hari lah. Belum lagi, nanti nak ajak Farah ganti sama-sama, boleh Okey. Kita dah tunggu lama ni, dah lebih kurang 10 minit tapi masih ramai lagi yang tak masuk ni. Kenapa ni? Minta tolong ingatkan rakan-rakan yang lain dekat dalam Telegram. Saya malas nak wawarkan sebab banyak kali maklumkan tak ada jarang yang respon kan. Okey. Tak apa, nanti insya-Allah dah berkesempatan nanti boleh gantilah. Okey. Kita dah ada 37 orang. Okey, saya rasa mungkin dah boleh mula untuk tak dapat. Sekejap saya tutup dulu Telegram saya. Sebab nanti sekarang dia akan timbul macam-macam notification keluar nanti. Okey, setakat ni sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, ada soalan nak tanya? Dah 3 minggu tak jumpa ni. Kau rindu ke kawan ke? Kalau saya dia kata buat apa rindu cikgu kan? Kau rindu ke kawan ke? Bolehlah maklumkan. Ada yang nak bertanya apa-apa ke? Ada tak? Amin macam mengunyah dari tadi ke Amin? Tak ada lah. Tak ada bunyi kruk lah, tak ada Tak ada. Okey, saya baru buka dekat ruangan chat. Dia kata, Najmi kata seram nak ambil vaksin, jangan risaulah. Lagi sakit
hilang basikal daripada sakit kena cucuk vaksin. Oh, Okey, ni Ingat yang kata, lagi. biasalah kan, bila lagi nak kena bahan. Okey. Kemudian kemudian ni yang kata saya pergi overseas lah. Alhamdulillah lah ada rezeki dapat kita pergi ke luar negara lah. Tengok negara orang kan. Sementara ada kesihatan yang baik ni bolehlah pergi tengok. Bila jadi COVID macam ni nak pergi mana-mana pun dah tak dapat. Kan? Dah 2 tahun dah tak boleh nak pergi mana-mana. Cikgu, vaksin yang tu kalau tak dapat mesej daripada MySejahtera boleh pergi? Boleh, tak ada masalah. Pergi je. Sebab nama awak dah didaftarkan. Said, kenapa tu ada isu dengan tak ada nama Tak apa, datang je. Nanti kita akan kemas kini dekat pusat ILLKIM lah, benda entah lah. Bukanlah, janji lebih kurang macam tu dah bunyi. Okey. Ambil vaksin lagi sakit ke daripada ambil darah? Vaksin kita tak ambil, kita terima. Okey, vaksin ni dia tak ada rasa apa pun. Awak cucuk, dia kadang-kadang nurse ni dia akan pandai Dia akan biasa sembang macam kita. Sambil-sambil sembang macam ni, buat gelak-gelak, tiba-tiba dah selesai dah. Awak takkan rasa pun. Pada ketika awak cucuk vaksin tu memang insyaAllah sini tak akan ada rasa apa-apa. Cuma kalau ambil darah ni sebab awak tengok kan, awak tengok orang tu tarik tiup tu nampak darah banyaknya keluar. Lepas tu mana yang tak tahan tu pengsan. Cikgu lepas ambil vaksin tu sakit ke tangan? Alhamdulillah. Sakit tu tak ada, cuma macam yang bagi tahu tadi, kita tengah-tengah sikit lah, kita rasa kebas. Okay, sebab vaksin tu dah nak mula kat situ. Jangan risau. Tak ada sakit, tak sakit pun. Jangan takut jarum, jangan. Dan apa ni saya nak pesan, jangan keraskan lengan awak. Jangan keraskan. Tiba-tiba kadang-kadang dia kata dia risau sakit, dia keraskan tangan. Awak kalau waktu awak keraskan tangan, nurse tu cucuk tak masuk, itu lagi sakit. Sebab awak dah keraskan awak punya tu. Awak keraskan, nurse tak cucuk. Itu yang lagi sakit. Dia kan macam tak ada apa je. Saya rasa lah kalau awak bersin, contohnya kalau awak bersin tergigit lidah, itu lagi sakit. Okey. Kalau menggigit kadang-kadang susah nak kontrol tangan. Jangan risau, tak ada apalah. InsyaAllah okey je, tak ada masalah. Saya pasti ni semua orang-orang yang berani ni. Ramai pula yang respon dekat ruangan chat ni. Ada yang tertinggal ke? Jadi vaksin tu kena pergi ikut masa dalam MySejahtera. Okey. Tadi saya difahamkan oleh pihak sekolah ni dah jadi sesi vaksin pula dah ni. Okay, saya tak apa dah saya terangkan supaya nak memudahkan urusan awak nanti pada hari Ahad nanti. Okey, PVV di pusat kesihatan tersebut maklumkan pada dalam grup guru-guru tadi, dia kata mereka hanya boleh dapat tampung lebih kurang dalam 400 orang sehari. Jadi pada jadual tu awak boleh datang dalam lebih kurang 100 orang. Jangan datang terlalu ramai serentak. Kalau boleh datang ikut jadual yang dah ditetapkan. Sebab kalau awak datang awal, mungkin pada ketika tu ramai orang, awak terpaksa tunggu lama. Jadi bila terpaksa tunggu lama ni, dia banyak kebarangkalian. Satu, boring. Sebab awak akan datang dengan ibu bapa Awak akan datang dengan ibu bapa kan. Mungkin mak ayah kata, mak lama kan. Bila nak siap? Masalah mungkin awak datang tak ikut waktu lah. Jadi datang ikut waktu supaya dapat melancarkan proses-proses orang sebelum dan juga orang selepas. Okey, boleh Okey, kalau dah tak ada apa-apa, saya rasa tak boleh mula lah ni kot. Boleh mula je lah. Mulakan Okey, insyaAllah kita mula. Nak jemput siapa ni, Amin? Boleh Amin? Nak jemput untuk bacaan doa? Boleh. Boleh Amin? Boleh, silakan Amin. Okey, saya dengan kita menyemput Amin Farhan daripada Satu Islah untuk memulakan sesi PDPR kita pada hari ini dengan permulaan umur kitab Al-Fatihah dan seterusnya dengan bacaan doa. Dipersilakan. A'udzubillahi sam'i'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nsyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min
لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر كريم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Amin Farhan atas pimpinan bacaan doa untuk kita pada hari ini. Baik, insyaAllah kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Najmi dah mula buka kamera. Kalau yang lain-lain nak buka kamera, silakan. Jangan segan dan silu. Saya pun dah lama tak jumpa. Nak jumpa masing-masing ni lama lagi ni. Ada sebulan lebih lagi. Okey, insyaAllah seperti yang saya dah maklumkan pada anda semua, pada hari ini kita akan gunakan fungsi breakout room. Saya harap daripada satu irsyad dah tak ada masalah sebab katanya dah buat aktiviti ni dengan Cikgu Rosiah. Jadi saya tak tahu dengan satu ikram macam mana, pernah guna tak? Sebab tadi tak dapat respon lagi. Okey, jadi untuk hari ni kita akan cuba buat breakout room. Saya create ada 8 kumpulan. Okey, ada 8 kumpulan. Yang mana 8 kumpulan ini akan terbagi kepada respon daripada satu ikram dia kata tak pernah. Okey, tak apa. Nanti awak akan masuk secara automatik. Okey, awak tekan untuk join room, nanti awak akan masuk ke dalam room tersebut. Okey, saya dah buat aktiviti ni dengan satu islah sebelum ni pada 9 hari bulan 9 yang lalu. Dan pada hari ini saya akan minta setiap wakil daripada satu islah akan bimbing dan juga wakil daripada satu irsyad, sebab awak dah pernah dah buat aktiviti ni, awak akan bimbing apa benda yang perlu dilaksanakan dekat dalam aktiviti ni. Okey, breakout room ni adalah merupakan salah satu kaedah pembelajaran secara berkumpulan, yang mana kaedah ini amat berjaya. Kita dapat hasilkan murid yang berjaya untuk berkomunikasi dan juga kolaboratif dan juga kooperatif dalam ahli kumpulan masing-masing. Okey, jadi bila kita dah guru-guru dah berjaya buat ni, kita dapat lihat pelajar-pelajar ni sebenarnya ada kebolehan dan juga kemahiran masing-masing. Ada yang berani sebenarnya, ada yang memang outspoken dan ada yang malu-malu, tapi boleh cuba untuk berkomunikasi pada hari ini. Jangan risau. Saya takkan kata tak betul ke apa, tidak. Okey, jadi aktiviti kita pada hari ini ialah awak akan masuk ke dalam grup yang saya dah sediakan, berbincang bersama ahli kumpulan mengikut tajuk masing-masing. Okey, jadi satu islah akan guide nanti. InsyaAllah ada wakil setiap satu islah dekat dalam grup masing-masing ni. Jadi apa yang awak perlu buat ialah satu ikram dan juga satu irsyad. Anda akan diminta untuk membentangkan tajuk apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita akan tengok kepada tajuk 9.2 iaitu pola pertempatan yang terdapat di Malaysia. 9.1 kita dah selesai sebenarnya sebelum daripada 9 hari bulan 9 yang lalu, yang last kita memang rek sampai panjang tu. Kalau siapa yang ingat, ada yang tinggal last tu yang siap tanya sesi kaunseling lagi pada hari tu kan. Betul Farah Syahna? Okey, tu antaranya lah. Jadi sebenarnya 9.1 kita dah masuk lama. Hari ni kita akan sambung kepada 9.2. Masih di bawah tajuk pertempatan. InsyaAllah pada minggu yang seterusnya kita akan masuk kepada 9.3 iaitu fungsi pertempatan. Jadi pada hari ini awak akan duduk dekat dalam kumpulan masing-masing, berbincang. Anda diberikan lebih kurang masa berapa minit nak? 15 minit cukup tak? Tak cukup? 20 minit boleh? Boleh. Boleh. Okey, dalam tempoh 20 minit awak akan berbincang dekat dalam grup masing-masing. Kemudian seorang wakil akan diminta untuk membentangkan apa yang dia ingin sampaikan berkaitan dengan semua tajuk yang diperolehi mengikut tajuk kumpulan masing-masing. Jelas ya? Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Ada sebarang soalan? Tak ada. Tidak ada. Tak ada. Okey, kalau tidak ada, 20 minit akan bermula daripada 2.50. Automatik 3.10 minit anda semua akan kembali semula ke dalam room ni. Okey, satu ikram, jangan risau. Awak tak hilang. Awak masih lagi dekat dalam grup. Cuma nanti awak 3.10 akan automatik masuk balik ke dalam grup.
utama ni. Boleh jangan risau. Kalau tiba-tiba dia kata mana pula hilang ni. Jangan. Saya risau sebab satu ikram belum pernah lagi. Boleh. Okey, kalau tak ada apa-apa kita jumpa balik dekat dalam sesi Google Meet ni tepat pada jam 3.10 dan wakil setiap kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan di antara ahli-ahli kumpulan. Okey, dengan segala hormatnya saya mempersilakan pergerakan anda masing-masing. Okey, silakan. Kalau ada soalan, gunakan fungsi ask for help Okey. Kenapa pula ni Adam? Cikgu. Ya. Cikgu, sorry cikgu. Tadi saya terlanggar wayar ni komputer shutdown sendiri. Okey, macam mana ni saya nak masukkan dekat mana Tadi Adam dekat kumpulan mana? Kumpulan berjajar. Berjajar. Berjajar Dapat 1. dapat masuk balik tak? Tak, Sebab dia keluar nama dia tempat tak ada lain ni. pula. Kita Sekarang dia dah dapat masuk pula pola berselerak kedua. Okey, tak apalah, masuk je, join je Sebab masa okey, pun dah singkat dah. A few moments later. Okey, sebentar lagi rakan-rakan kita akan kembali semula ke dalam Google Meet. Okey, semua dah kembali ke sini Ada lagi tak yang tertinggal dekat dalam breakout room? Okey, dekat sini ada 3 orang lagi, 4 orang lagi saya tengok ni tertinggal dekat dalam breakout room ni. Dia tidur dalam breakout room ke apa tu? Okey, masih lagi tak kembali. AFK, ini macam pergi tak kembali lagi ni. Okey, tak apa. Rasanya kita teruskan je dengan aktiviti kita sebab kalau nak tunggu yang 3 orang ni tak tahu macam mana ni. Okey, ada lagi 2 orang. Muhammad Ashraf dengan Daniel Hakim. Daniel Hakim ke Daniel Hakimi ni? Okey, tak apa. Baik, kita akan terus kepada sesi pembelajaran kita berpandukan nota yang ada di belakang saya ni. Okey, mungkin terpotong awak tak nampak. Tapi saya rasa tak jadi masalah sebab benda ni maklumat yang ringkas. Okey, kita lihat kepada 9.2 iaitu jenis pola pertempatan yang terdapat di Malaysia. Okey, boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Boleh lebih baik berbanding tadi ataupun sama je? Sama je. Okey, sama je. Okey, tak apa. Sama je. Sebab rupanya mic saya ni terjatuh duduk kat bawah pula rupanya. Okey, tak apa. Kita tengok yang pertama. Pola pertempatan. Apakah yang dimaksudkan dengan pola pertempatan? Pola pertempatan merujuk kepada susun atur sesebuah rumah di sesuatu kawasan. Susun atur sesebuah rumah, bangunan di sesuatu kawasan yang mana kawasan itu merujuk kepada kawasan kediaman penduduk. Macam lokasi tempat masing-masing lah. Awak tinggal berada di mana. Okey, kalau dalam 9.1 yang lalu kita dah belajar jenis-jenis pertempatan. Jenis pertempatan. Kita ada pertempatan bandar, kita ada pertempatan luar bandar. Jadi yang ini dia akan tengok pula bagaimana rupa pola pertempatan yang terdapat di pertempatan bandar dan juga pertempatan luar bandar. Okey, kita tengok poin yang kedua. Dia kata susun atur ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya faktor fizikal. Faktor fizikal tu merujuk apa? Faktor fizikal ni merujuk kepada semula jadi, bentuk muka bumi dan juga sebagainya. Okay, kemudian faktor ekonomi. Bagaimana sesuatu lokasi itu dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi di kawasan sekitar. Kemudian faktor governance, iaitu dasar kerajaan. Yang mana kerajaan bina ataupun buka kawasan pertempatan baru, contohnya seperti di kawasan Felda. Okey, kalau siapa yang berasal daripada kawasan Felda, lokasi pertempatan awak itu adalah dibina, diwujudkan oleh kerana dasar governance. Okay, kerana kerajaan mencari satu kaedah bagaimana untuk menaik taraf lokasi kawasan luar bandar. Okey, nak menaik taraf, nak
nak meningkatkan peluang ekonomi penduduk-penduduk di luar bandar. Jadi kerajaan bina kawasan pertempatan. Contohnya kawasan Falda tadi. Dia buka kawasan tu, dia dirikan kemudahan-kemudahan infrastruktur yang sedia ada seperti yang awak tahulah. Jadi tidaklah begitu lengkap sebagaimana pertempatan di bandar. Okey, dan juga disebabkan oleh faktor sosial. Antaranya contoh kita lihat bagaimana bandar-bandar utama macam contoh bezanya kawasan pertempatan luar bandar dan juga di bandar. Okey, dari segi kemudahan sosial dia. Dekat bandar kita ada pelbagai kemudahan. Kita ada stesen bas yang besar, kita ada pasar raya, kita ada macam-macam lah. Jadi berbeza dengan kawasan luar bandar. Kemudian infrastruktur dia dari segi sosialnya agak terhad. Kalau ada pun mungkin tak ada tak ada stesen bas yang besar. Mungkin ada stesen bas kecil, ataupun mungkin anda perhatikan dekat kawasan-kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan pedalaman ni hanya ada hentian bas kecil saja di tepi jalan. Betul tak? Kan dia tak ada pula tiba-tiba lalu dekat Kampung Keru contohnya, lalu dekat Gemencih tepi jalan dia dibuat ada stesen bas yang besar, tak ada. Dia hanya bina tempat perhentian bas saja. Okey, kita lihat kepada 4 jenis pola pertempatan yang terdapat di Malaysia. Kita ada yang pertama pola pertempatan berpusat, pola pertempatan berjajar, pola pertempatan berkelompok, dan yang terakhir pola pertempatan berselerak. Ada 4. Tapi tadi saya dah pecahkan kepada 8 kumpulan. Okey, jadi setiap pola akan membentangkan 2 jenis pola pertempatan. Satu jenis pola pertempatan yang sama. Contoh, pola pertempatan berpusat akan ada 2 kumpulan, pola pertempatan berjajar 2 kumpulan, pola pertempatan berkelompok 2 kumpulan, dan juga berselerak 2 kumpulan. Okey, kalau jelas, saya nak jemput kumpulan yang pertama, iaitu pola pertempatan berpusat. Dipersilakan pola pertempatan berpusat yang pertama. Okey, untuk terangkan apa yang dia perolehi daripada perbincangan yang dilakukan bersama ahli kumpulan. Okey, open mic saja. Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak ceritakan tentang pola pertempatan berpusat. Pola pertempatan berpusat ialah rumah yang dibina rapat di sesuatu kawasan tumpuan penduduk. Terdapat di persimpangan jalan raya dan atau taman perumahan. Contoh pertempatan di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Okey, baik. Ada lagi ke? Ada. Terdapat Silakan. kemudahan seperti rumah ibadah, pelabuhan pusat dan perniagaan. Terima kasih. Okey, sama. Okey, ada lagi? Itu sahaja daripada Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Okey, saya jemput pula pola pertempatan berpusat kumpulan kedua. Silakan. Okey, mana ahli kumpulan pola pertempatan berpusat yang kedua? Klik. Mana orang ni? Ada tak? Saya nak tanya, tadi Farah Syahana dengan Mia Arisa dalam kumpulan yang sama ke? sama. Seorang lagi tadi siapa tadi Saya tak perasan pula. Rania kumpulan yang sama juga? Okey, tu maknanya baru satu kumpulan. Mana satu kumpulan lagi? Dan ini kumpulan yang senyap. Dia kenapa? Mana pergi ni? Ada tak? Robot pula yang cakap tu. Okey, boleh tak Muhaimin? Ataupun kumpulan ni ada sebarang masalah komunikasi ke? Tak ada. Okey, kalau tak ada tak apa, saya terangkan. Nanti akan berlaku pembaziran masa mic saya rosak. Okey, tak apa. Terima kasih Muhaimin atas maklumat. Okey, pola pertempatan berpusat. Kita lihat di sini sebagai contoh. Pola pertempatan berpusat banyak tertumpu di kawasan bandar. Okey, bandar-bandar besar terutamanya. Contoh awak boleh lihat dekat dalam gambar raja yang ada dekat atas tu. Okey, kita lihat bagaimana ciri-ciri pola pertempatan ini. Susunan bangunan atau rumahnya adalah rapat dan juga padat. Okey, Akif, ada soalan nak tanya? Silakan, ataupun Akif nak bentangkan?
Cikgu, saya terangkat. Oh, tak angkat. Okey, tak apa. Terima kasih. Okey. Poin yang kedua dia kata, pola pertempatan berpusat ini biasanya ditemui di kawasan persimpangan bandar dan juga kawasan perumahan di kawasan bandar-bandar besar. Okey, awak boleh rujuk dekat sini. Okey, ni awak kena faham ya. Pola pertempatan ini boleh wujud dekat dalam peta topografi. Dekat dalam soalan peperiksaan, memang akan ada sebahagian daripada jenis-jenis pola pertempatan ini dinyatakan, diletakkan dekat dalam peta topografi tersebut. Jadi ada kemungkinan ada pelbagai jenis pola pertempatan. Antara 4 tu kalau keluar 4-4, jadi awak kena perhatikan. Bila awak tengok saja pada pola pertempatan ini, awak dah tahu dah, awak dah dapat kenal pasti. Okey, pertempatan ini merujuk kepada kawasan ini adalah berkemungkinan besar terletak di kawasan bandar. Okey, kalau sebagai contoh, saya ambil contoh sekejap ya. Pola pertempatan berselerak. Awak tengok rumahnya berterabur. Jadi awak boleh buat andaian di situ. Ini bermaksud kawasan ini adalah merupakan kawasan pedalaman. Ya, ataupun kawasan kebun ataupun kawasan luar bandar. Jelas Kalau jelas tolong raise your hand sebagai tanda awak faham apa yang saya sampaikan. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok kepada yang pada gambar rajah ni, peta lakar yang ada pola pertempatan. Okey, awak tengok di sini, dia kata di sini, susunan rumah dan juga bangunan tertumpu di kawasan simpang bandar, kawasan bandar tertumpu di kawasan simpang. Jadi di sinilah tertumpunya, tak semestinya juga. Ini sebagai contoh. Kenapa orang tertumpu? Sebab dia dipanggil berpusat, tertumpu di satu-satu lokasi ataupun titik rujukan. Jelas Dia kata sini terdapat kemudahan yang lengkap dan juga moden. Contohnya seperti kemudahan sosial, kemudahan pendidikan dan juga kemudahan awam. Seperti kita ada tadi yang rakan anda terangkan, kita ada rumah ibadat. Rumah ibadat tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada masjid, merujuk kepada tokong, gereja, kuil dan sebagainya. Itu dalam konteks ataupun nama umum dia sebagai rumah ibadat. Kemudian kemudahan infrastruktur awam yang lain. Sebagai contoh balai raya. Balai raya tak adalah dekat kawasan bandar besar. Macam contoh ni, kita tengok ni adalah gambar raja di kawasan bandar-bandar utama Sebagai contoh, kawasannya iaitu di Shah Alam dan juga Kuala Lumpur. Okey, itu pola berpusat, pola pertempatan yang pertama. Okey, saya silakan pola pertempatan yang seterusnya, iaitu pola pertempatan berjajar. Dipersilakan kumpulan yang pertama. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akif. Saya dari grup Saya dari kumpulan berjajar ingin membentangkan tentang pertempatan berjajar yang terdapat di Malaysia. Okey, baik. Okey. Rumah dibina selari di sepanjang sungai, parit, tali air, pinggir pantai, pematang, jalan raya, landasan kereta api di sepanjang pinggir kawasan sawah padi, di tepi kawasan paya dan sepanjang lereng bukit. Rumah dibina dalam satu barisan yang panjang. Pola ini terdapat di sepanjang jalan raya, sungai, kaki bukit, pematang, benteng, tali air dan pinggir laut. Ia juga dikenali sebagai pertempatan lainnya. Contohnya di sepanjang Sungai Rajang Sarawak dan pesisir pantai Kuala Besut Terengganu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Akif. Ada tak? Okey, saya jemput pula kepada pola pertempatan kumpulan yang kedua. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kumpulan pertempatan berjajar. Pertempatan berjajar ialah rumah atau bangunan dibina di sepanjang jalan raya dan di tepi pantai. Pertempatan berjajar kelihatan tersusun secara deretan dan hampir seragam. Pertempatan berjajar sebenarnya terdapat di kawasan pinggir laut dan sepanjang sungai. Contohnya di sepanjang Sungai Rajang, Sarawak dan pesisir pantai Kuala Besut, Terengganu. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Akif, Faizal dan juga Said Ahmadi atas pembentangan. Okey, baik, saya terangkan sedikit berkaitan dengan pola pertempatan berjajar.
Okey, kita rujuk kepada gambar rajah ni. Ketepatan ini berbentuk panjang dan juga sempit. Kebiasaannya kita boleh lihat susun atau rumahnya seperti yang dimaklumkan tadi, dia agak lebih kurang sama. Okey, lebih kurang sama, yang mana bangunan ataupun rumah-rumah ini dibina di sepanjang, sebagai contoh, jalan raya, di sepanjang sungai, ataupun dan yang ketiga di sepanjang pinggir pantai. Okey, jadi kita juga namakan pertempatan berjajar ini dengan nama lain atau sebagai contoh iaitu pertempatan linear. Awak belajar kan dalam matematik. Apa yang awak faham dengan linear? Siapa nak respon dalam matematik? Apa yang awak faham dengan linear? Ataupun tak tahu? Okay, linear merujuk kepada garis lurus ataupun sama je. Okay, jadi di sini kita dah dapat kaitkan. Pertempatan berjajar ni dibina di sepanjang garis lurus tu. Tak kira dah sama ada sungai tu bengkang-bengkok ke ataupun jalan raya tu bengkang-bengkok, tetapi dalam masa yang sama sekiranya pertempatan itu dibina di kawasan sepanjang jalan raya, itu kita panggil sebagai pertempatan berjajar. Okey, di sini saya nak tegaskan, apabila saya buat beberapa aktiviti dengan pelajar sebelum ini, saya minta mereka menyatakan jenis pola pertempatan berjajar. Jadi mereka dia screenshot lokasi pertempatan rumah masing-masing dan kemudian dinamakan sebagai pola pertempatan berjajar. Minta tolong jangan salah faham. Walaupun rumah anda dibina di, saya faham, okey, rumah anda ni depan rumah dia adalah jalan. Okey, walaupun kawasan rumah awak tu rumah taman. Depan rumah jalan, belakang rumah pun jalan. Ada kemungkinan tepi rumah pun jalan. Itu bukan pertempatan berjajar. Okey, kerana pertempatan awak itu dibina, kita kena tengok skop yang lebih luas. Dia dibina tertumpu di satu-satu kemudahan. Contohnya mungkin taman perumahan tu berhampiran dengan sekolah. Jadi maksudnya pola pertempatan anda ialah pertempatan berpusat. Bukan pola pertempatan berjajar walaupun rumah duduk tepi jalan. Kena faham Yang dimaksudkan dengan pola pertempatan berjajar ni ialah awak dapat lihat di sini sebagai contoh. Rumah ni dibina di sepanjang jalan macam ni. Dia sebuah. Awak tengok dekat ruangan ni kawasan pertanian. Kawasan tanaman padi ni. Dia tak ada berkelompok ataupun berpusat. Okey, jadi kita boleh faham di sini. Inilah yang dimaksudkan dengan pola pertempatan berjajar. Okey, jelas Ada soalan nak tanya? Okey, kalau jelas tolong raise your hand supaya saya faham awak dapat faham benda ni. Okey, terima kasih. Kita pergi kepada yang seterusnya. Pola berkelompok, dipersilakan. Kumpulan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertempatan berkelompok ialah susun atur rumah-rumah secara berkelompok di sesuatu kawasan seperti pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda Trolak, Perak, Felda Air Tawar, Johor dan Felda Sahabat, Sabah. Pertempatan berkelompok ini hampir sama dengan pola pertempatan berpusat, tetapi bilangan bangunan tidak begitu banyak dan tidak begitu rapat. Pola pertempatan ini terdapat di simpang jalan raya, jalan kereta api dan muara sungai seperti Ladang Lim Koi Hua di Sabak Bernam, Selangor, Kampung Nelayan di Kampung Buli Ngisan dan Kampung Sen Batayan di Semporna, Sabah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Siti Fazana Afrina atas pembentangan. Okey, saya silakan kumpulan pola berkelompok yang kedua. Assalamualaikum. Saya akan bercakap tentang pertempatan berkelompok. Susun atau rumah adalah secara berkelompok dan terancang di sesuatu kawasan. Terdapat juga di kawasan pertempatan rancangan pembangunan tanah persekutuan seperti Felda Trolak, Perak, Felda Air Tawar, Johor dan Felda Sahabat, Sabah. Pertempatan berkelompok ialah susun atau rumah-rumah secara berkelompok di suatu kawasan seperti pertempatan Felda. Pertempatan jenis ini terdapat di simpang jalan raya dan kereta api dan muara sungai. Susun atau rumah dan bangunan di pertempatan berkelompok yang terancang dan adalah lebih teratur. Sekian, terima kasih.
Okey, baik. Terima kasih Siti Fazana dan juga Muhammad Amir Haikal atas pembincangan. Okey, baik. Saya ulas sedikit berkenaan dengan bagaimana ciri-ciri pola pertempatan berkelompok. Okey, susun atur bangunannya dibina secara terancang di sesuatu kawasan. Sebagai contoh, kalau kita siapa mungkin di kalangan awak yang berasal ataupun mungkin kampungnya di kawasan Felda ataupun di kawasan-kawasan muara sungai. Okey, awak dapat lihat bentuk-bentuk bangunannya dibina secara berkelompok. Dia tidak tertumpu pada satu-satu kemudahan infrastruktur, dia berkelompok. Terutamanya kita dapat lihat, kita dapat jumpa kawasan-kawasan ini di kawasan rancangan pembangunan tanah persekutuan, iaitu dasar governance tadi. Dasar kerajaan yang mana kerajaan mewujudkan lokasi pertempatan tersebut kerana nak menaik tarafkan, nak meningkatkan kemudahan dan juga peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk yang berada di kawasan luar bandar. Jadi kerajaan bina kawasan Felda. Dia wujudlah kawasan Felda Bukit Rokan, wujudnya kawasan Felda Gemencing, Felda Jelai, Felda Lui, Felda Sahabat dan sebagainya. Jadi di situ kita akan dapat lihat kerajaan berjaya mewujudkan pertempatan tersebut yang mana tujuan asalnya adalah untuk aktiviti pertanian, iaitu pertanian kelapa sawit dan juga getah. Okey, jadi pertempatan ini boleh dijumpai di kawasan tersebut. Okey, jelas ya? Ada sebarang soalan? Tiada. Okey, baik. Kita pergi kepada pola pertempatan yang terakhir, iaitu pola pertempatan berselerak. Saya persilakan kumpulan yang pertama. Tidak ada. Pola pertempatan berselerak kumpulan yang kedua, ada tak? Saya cikgu. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya akan mengajar pasal pola berselerak. Rumah dan bangunan dibina secara berselerak dan berjauhan antara satu sama lain. Kelihatan bertaburan dan tidak seragam dan terdapat pola berselerak terdapat di kawasan kampung, kebun kecil, getah dan sayur. Contohnya di Bukit Tinggi, Pahang dan Kudasan Sabah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, tanya ada Naufal. Okey, saya ulas sedikit berkaitan dengan pola berselerak. Okey, di sini berdasarkan gambar rajah ni awak boleh lihat bagaimana susun atau rumah dan juga bangunan dibina jauh antara satu sama lain. Dia berterabur. Ada rumah orang ni buat dekat sini, ada rumah orang lain buat kat tempat dia. Kenapa? Salah satunya adalah kerana faktor pemilikan tanah. Okey, kerana faktor pemilikan tanah, sebab ada kemungkinan tanah tu dimiliki oleh tanah persendirian. Jadi ada kemungkinan tanah tu 1 ekar luas tanah tu orang itu tuan dia. Jadi lepas daripada sempadan tanah yang berikutnya milik orang lain. Jadi rumah di kawasan itu dibina mengikut keluasan tanah masing-masing. Jadi sebab itu kita boleh lihat rumah-rumah ini dibina jauh-jauh. Sebab faktor oleh bina rumah di kawasan tanah masing-masing. Takkan rumah jiran sebelah tak ada kaitan pergi menempel duduk buat rumah dekat kawasan tanah awak kan. Itu memang tak akan berlaku lah. Jadi di sini nak jelaskan rumahnya berterabur dan juga tidak seragam. Ini sebab faktor pemilikan tanah peribadi tadi. Ada rumah orang yang besar, ada rumah orang yang kecil. Dia tidak seragam. Biasanya boleh kita jumpai kawasan ini di kawasan kampung, kebun-kebun kecil getah, kawasan sawah padi dan juga kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman ni kawasan kampung lah. Kawasan-kawasan yang berada jauh daripada bandar-bandar besar. Sebagai contoh yang ada dekat dalam contoh dalam ni, iaitu di kawasan Tasik Chini di Pahang dan juga di Kundasang di Sabah. Okey, ada soalan tak nak tanya berkaitan dengan keempat-empat pola pertempatan ini? Kalau ada soalan, tolong tanya dekat ruangan chat. Kalau faham, sila raise your hand. Kalau faham apa yang kita bincang pada hari ni, tolong raise your hand. Okey, Alhamdulillah. Maknanya dah ramai yang dapat faham. Okey, saya nak bawa anda, hari ni kita tak sempat nak naik kapal terbang. Hari ni saya belanja awak gambar video drone je lah. Video drone yang
dah berjaya saya buat sebelum ni bersama dengan kelas Hati Islah. Okay, jadi saya akan tontonkan balik video yang sama. Okay, untuk anda semua faham. Sebab kita belajar secara gambar statik macam ni mungkin awak tak dapat nak faham berkaitan dengan bagaimana sebenarnya yang cikgu katakan sebagai pola pertempatan berkelompok. Mungkin ada yang tak faham, cikgu cerita dari tadi macam mana rupa bentuk pola pertempatan berselera. Okay, jadi saya akan bawakan anda melihat satu video lebih kurang 3 minit untuk mengetahui 4 jenis pola pertempatan ini. Okey, boleh tengok saya akan kongsikan sebentar lagi. Okey, 3 minit untuk video ni. Okey, semua tengok video. Selamat datang ke channel Cikgu Nas. Dah jelas tak macam mana rupa bentuk fizikal pola pertempatan? Ada 4 pola pertempatan yang terdapat di Malaysia. Okey, ada sebarang soalan nak tanya tak? Ataupun mungkin dah habis belajar tajuk 9.2 ni, masih lagi tak jelas ataupun tak faham dengan apa yang dia pelajari pada hari ni. Okey, kalau ada soalan boleh bertanya, silakan. Semua dah dapat faham 9.2 pola pertempatan di Malaysia? Faham. Faham Okey, alhamdulillah. Tak ada soalan. Okey, bagus, dah dapat faham dengan baik dah tu. Okey, baik. InsyaAllah pada minggu hadapan, okey, saya tak berani nak cakap minggu hadapan. InsyaAllah untuk sesi yang berikutnya nanti, saya nak minta anda semua untuk membuat pembacaan terhadap tajuk
fungsi-fungsi pertempatan. Okay? Kita ada fungsi pertempatan, ada banyak tajuk tu agak panjang. Jadi saya akan terangkan sendiri. Yang ini saya akan terangkan secara PDPR lah. Biasanya mungkin tak sesuai untuk awak yang membentangkan sebab nanti banyak maklumat yang saya rasa lebih baik saya yang sampaikan. Okay? Jadi kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa untuk kelas yang berikutnya. Betul tak ada soalan nak tanya? Ataupun ada soalan ada sesi nak sambung lepas ni, sesi vaksin ke, sesi kaunseling ke seterusnya? Boleh lah. Boleh. Okey, macam ni lah. Kita tutup dulu kelas kita untuk hari ni. Alhamdulillah untuk hari ni kita dah pun berjaya menghabiskan subtajuk 9.2 iaitu pola pertempatan. Okey, kita dah belajar ada 4 jenis pola pertempatan berselerak, berjajar, berkelompok dan juga berpusat. Sebenarnya yang ini awak kena kuasai baik-baik sebab soalan ini memang famous keluar dekat dalam soalan exam dalam bentuk gambar rajah peta topografi maupun dalam bentuk soalan diberikan nama lokasi. Sebagai contoh dia bagi situ kawasan perikanan di Besut, Terengganu merujuk kepada pola pertempatan jenis apa. Kemudian ada juga mungkin dia bagi Felda Jengka, Segitiga Pahang merujuk kepada pola pertempatan jenis apa. Jadi awak kena mahir benda tu. Boleh dia boleh jadi dia keluar dalam bentuk gambar peta, boleh jadi keluar soalan dalam bentuk penyataan nama tempat je. Tu agak bahaya tu. Sebab awak kena kuasai baik-baik. Bila dia nama je depan tu ada nama-nama Felda, automatik adalah pola pertempatan berkelompok. Bila dia bagi nama-nama lokasi kampung-kampung sebagai contoh, Gemencih, Gemas, Tampin, Bahau, Kuala Pilah, itu merujuk kepada pertempatan luar bandar yang jenis macam mana. Okey, ada kemungkinan pertempatan berselerak ataupun mungkin dia bagi nama lokasi contohnya seperti tadi di Sekincang Selangor. Apakah jenis pola pertempatan yang awak boleh jumpa di kawasan Sekincang Selangor ataupun di Banting, Kuala Selangor. Jadi kemudian di nama-nama lokasi bandar-bandar besar ni awak dah ada dalam kepala, itu adalah merupakan lokasi-lokasi bagi pola pertempatan berpusat. Okey, contohnya Petaling Jaya, Kelana Jaya, Kota Baru, Ipoh, Seremban dan sebagainya. Okey, boleh jelas Kalau jelas, tolong raise your hand supaya saya tahu anda semua dah pun faham dengan baik. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya tak berniat nak panjangkan sesi PDP kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Kita tutup sesi kelas kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk isi kehadiran di dalam Google Form. Jangan lupa isi kehadiran. Saya dah terangkan banyak kali Okey, isi kehadiran dekat dalam Google Form. Terima kasih. Okey, untuk yang nak stay tolong maklumkan supaya saya tak left lah nanti. Saya tak tutup channel ni. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.